Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penyelidik saya iaitu Dr. Ahmad Zakirullah bin Muhammad Syahrani. Saya Izzatul Aziani binti Ismail, pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Kewangan Islam dengan kepujian bernombor metrik di 202010927880 akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisis Faktor Penglibatan Penduduk Terhadap Wakaf Tunai di Daerah Hulu Langat Selangor. Saya akan menerangkan dari bab pertama hingga ke bab yang terakhir iaitu bab kelima. Bab pertama terdiri daripada latar belakang kajian, masalah kajian, objektif kajian dan kepentingan kajian. Bab kedua pula adalah kajian literatur. Manakala bab ketiga adalah metodologi kajian. Kemudian, bab keempat adalah menunjukkan hasil kajian ini. Akhir sekali, bab yang terakhir akan menyimpulkan secara keseluruhan kajian dan akan beri cadangan. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit latar belakang kajian. Di Malaysia, amalan wakaf tunai telah dilaksanakan sejak tahun 1959. Ini bermaksud masyarakat telah melaksanakan wakaf tunai kepada organisasi khusus yang mengurus dan menggunakannya untuk kebaikan. Dalam konteks ini, setiap organisasi wakaf telah menawarkan skim wakaf tunai dengan menetapkan nilai minima berwakaf agar dapat menarik minat masyarakat berwakaf. Terdapat jumlah minimum yang berbeza yang dapat disumbangkan oleh individu iaitu sebanyak RM5 atau RM10. Berdasarkan beberapa kajian lepas, terdapat kekurangan penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai yang dilaksanakan di Kolej Universiti Islam Selangor iaitu dikenali sebagai KUIS adalah disebabkan tahap kefahaman yang rendah, kekurangan promosi dan masalah kewangan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membincangkan secara mendalam tentang faktor penglibatan penduduk di daerah Hulu Langat terhadap wakaf tunai. Sepanjang penelitian, terdapat beberapa masalah berkaitan dengan tahap kefahaman dan faktor penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai. Yang pertama adalah kekurangan promosi kesedaran mengenai wakaf tunai. Dalam hal ini, sesetengah penduduk hanya mengetahui wakaf tradisional seperti wakaf harta atau tanah. Hal ini kerana menyebabkan wakaf tunai tidak dapat penekanan yang sama dan dianggap kurang bernilai dari segi keberkatan atau pahala. Kesan daripada itu, kekurangan pendedahan wakaf tunai menyebabkan penduduk kurang minat untuk menyertai. Yang kedua adalah kekurangan bahan kajian yang berkaitan tentang wakaf tunai. Kebanyakan bahan kajian yang sedia ada cenderung bersifat deskriptif dan kurang mendalam dalam menganalisis aspek-aspek kritikal seperti faktor penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai dan keberkesanan wakaf tunai dalam jangka masa panjang. Dan yang terakhir adalah kekurangan kesedaran terhadap teknologi. Dalam hal ini, segelintir masyarakat terutamanya golongan berusia yang kurang memahami sepenuhnya cara penggunaan platform digital dan sistem elektronik. Hal ini menyebabkan kesukaran pelaksanaan wakaf tunai secara efektif. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor pelibatan penduduk Muslim terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat Selangor. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kefahaman penduduk terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat Selangor. Objektif kedua pula adalah menganalisis faktor penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat Selangor. Dan yang terakhir adalah membincangkan kesan penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat Selangor. Secara umum, kajian ini untuk mengkaji faktor penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat Selangor. Dalam kajian ini, pengkaji dapat memberi gambaran sejauh mana penduduk di daerah Hulu Langat memahami konsep dan faktor serta kesan penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai. Maka, terdapat beberapa kepentingan kajian ini. Yang pertama, kajian ini dapat membantu pihak kerajaan seperti Majlis Agama Islam Negeri
atau badan korporat yang menguruskan wakaf tunai untuk merancang program kesedaran dan pendidikan supaya pendedahan tentang wakaf tunai semakin meluas. Kepentingan yang kedua adalah dapat membantu pihak swasta mengetahui pengalaman pengguna terhadap wakaf tunai melalui platform digital. Dalam hal ini, pihak swasta dapat memahami cabaran, masalah teknikal dan keperluan pengguna ketika menggunakan platform digital, terutamanya golongan lebih berusia. Seterusnya, kepentingan yang ketiga dapat memberi sumbangan dalam bentuk akademik terutama kepada pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dalam konteks ini, hasil kajian dapat dijadikan sebagai sumber rujukan lain pada masa akan datang. Kemudian, kepentingan yang keempat adalah memudahkan pengkaji yang lain untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor pelibatan penduduk terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat Selangor. Akhir sekali, kajian ini akan memberi kesan positif dan inspirasi terhadap masyarakat dalam memupuk sikap ingin tahu kepada penduduk di daerah Hulu Langat tentang wakaf tunai. Wakaf tunai adalah berkait rapat dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Kemudian kita akan ke bab kedua iaitu kajian literatur. Bab ini adalah untuk mengkaji kajian lepas yang dijadikan sebagai sumber rujukan. Berdasarkan kajian lepas, wakaf tunai dibahagikan kepada 3 istilah iaitu tunai sebagai aset wakaf, tunai sebagai aset wakaf yang ditukar kepada aset fizikal dan tunai yang dikumpulkan daripada pelbagai pihak untuk memperoleh aset wakaf. Selain itu, berdasarkan kajian lepas mengenai teori yang digunakan bertepatan dengan kajian ini adalah teori tingkah laku terancang. Teori ini adalah meliputi masyarakat, agama, ekonomi dan teknologi. Kelebihan wakaf tunai berdasarkan kajian-kajian lepas dapat diketahui dan dilihat sebagai struktur yang fleksibel dan mesra masyarakat, terutamanya bagi individu tanpa aset seperti bangunan atau tanah. Akhir sekali, berdasarkan kajian-kajian lepas, cabaran wakaf tunai adalah dari segi aspek sistem, produk, peraturan dan teknologi maklumat. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi maklumat adalah penting untuk memastikan ketelusan dan accountability institusi wakaf. Kajian ini dijalankan ke atas penduduk daerah Hulu Langat Selangor. Penggunaan kaedah reka bentuk kajian kuantitatif melalui pengumpulan data daripada edaran soal selidik. Bagi menjawab persoalan dan memastikan objektif kajian tercapai, kajian kuantitatif adalah satu pendekatan yang membantu dalam kajian ini. Kaedah kajian ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui tahap kefahaman penduduk terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat. Setelah itu, kajian ini adalah untuk menganalisis faktor pelibatan dan kesan pelibatan penduduk terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat Selangor. Perisian SPSS digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan setelah proses pengumpulan data. Untuk penyelidikan ini, populasi sebanyak 160 orang dengan saiz sampel minimum 113 orang adalah sesuai seperti yang ditetapkan oleh Crashy Morgan. Analisis deskriptif digunakan untuk mengeluarkan hasil dalam bentuk bilangan dan peratusan dengan jelas melalui taburan min, sisian piawai, frekuensi dan peratus. Dalam kajian ini juga, analisis inferensi digunakan sebagai analisis lanjutan kepada analisis deskriptif yang menghuraikan maklum balas responden secara menyeluruh. Analisis deskriptif digunakan bagi menerangkan taburan demografi responden yang terdiri daripada jantina, umur, status pekerjaan, jumlah pendapatan dan tahap pendidikan serta adakah responden melibatkan diri dalam wakaf tunai. Jumlah responden bagi kajian ini adalah seramai 115 orang di mana responden jantina perempuan telah merekodkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 61.7%. Selain itu, responden berumur
20 hingga 30 tahun telah merekodkan jumlah tertinggi iaitu seramai 81 orang dengan peratusan sebanyak 70.4%. Selain itu, responden yang mempunyai bilangan yang paling ramai juga iaitu responden yang masih bujang iaitu sebanyak 67.8%. Seterusnya, dapatan kajian ini didapati majoriti responden kajian ini adalah bekerja iaitu sebanyak 60.9%. Kemudian, jumlah pendapatan yang tertinggi ialah responden mempunyai pendapatan sebulan antara RM1,000 ke bawah iaitu bersamaan 39.1%. Berdasarkan jadual tersebut, didapati responden berlatarkan belakang pendidikan diploma atau ijazah seramai 79 orang dengan peratusan 68.7%. Selain akhir sekali, responden yang menjawab pernah melibatkan diri dalam wakaf tunai telah merekodkan jumlah tertinggi iaitu 61.7%. Untuk mengukur tahap kefahaman responden, skala Likert digunakan dengan 5 pilihan jawapan. Terdapat 10 pernyataan dalam bahagian kajian ini yang direka bentuk untuk menguji tahap kefahaman responden terhadap wakaf tunai. Namun akan diterangkan sebanyak 3 saja. Bagi pernyataan yang pertama adalah wakaf tunai membolehkan seseorang mendapatkan ganjaran pahala yang berterusan semasa hidup dan selepas meninggal, merupakan item soalan yang ke-6, menunjukkan nilai skoring yang sangat tinggi. Selain itu, pernyataan ke-7 adalah dana wakaf tunai tidak hanya digunakan bagi tujuan ibadah saja, juga mempunyai nilai skoring yang juga tinggi. Akhir sekali, bagi pernyataan item kedua adalah wakaf tunai tidak meminjamkan hartanya untuk tujuan kebajikan. Berdasarkan soalan ini, item ini menunjukkan nilai min yang juga tinggi. Analisis regresi linear pelbagai digunakan dengan tujuan untuk memenuhi objektif kedua. Gabungan pemboleh ubah bebas iaitu masyarakat, agama, ekonomi dan teknologi dapat menerangkan dan mempengaruhi faktor penglibatan penduduk sebanyak 70.5%. Semua dapatan analisis regresi berbilang menunjukkan secara signifikan bahawa keempat-empat pemboleh ubah bebas mempengaruhi pemboleh ubah bersandar iaitu penglibatan masyarakat terhadap wakaf tunai. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa setiap pemboleh ubah bebas memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai. Bagi objektif ketiga pula, analisis regresi linear pelbagai juga digunakan. Gabungan pemboleh ubah bebas iaitu masyarakat, agama, ekonomi dan teknologi dapat menerangkan dan mempengaruhi kesan penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai sebanyak 87.7%. Perbandingan dibuat antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar iaitu penglibatan hanya 3 pemboleh ubah bebas iaitu masyarakat, agama dan ekonomi menunjukkan secara signifikan mempengaruhi pemboleh ubah bersandar iaitu kesan penglibatan masyarakat terhadap wakaf tunai. Namun, pemboleh ubah bebas dari segi teknologi menunjukkan bahawa berhubungan secara negatif terhadap kesan penglibatan wakaf tunai. Kesimpulannya, analisis kajian dapat membuktikan bahawa majoriti responden dalam kalangan penduduk di daerah Hulu Langat Selangor mempunyai tahap pengetahuan dan kefahaman yang tinggi tentang amalan wakaf tunai. Selain itu, objektif kajian yang kedua iaitu faktor penglibatan penduduk terhadap wakaf tunai yang signifikan berdasarkan pemboleh ubah bebas iaitu masyarakat, agama, ekonomi dan teknologi. Keputusan analisis regresi ini memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana elemen-elemen ini memberi kesan kepada penglibatan penduduk. Oleh itu, pemboleh ubah bebas iaitu masyarakat, agama dan ekonomi memberi kesan kepada penduduk terhadap wakaf tunai di daerah Hulu Langat Selangor. Tetapi, pemboleh ubah teknologi tidak memberi kesan yang signifikan kepada penduduk.
Akhir sekali, terdapat beberapa cadangan kajian yang diusulkan. Yang pertama, pihak kerajaan hendaklah melaksanakan program kesedaran. Hal ini bertujuan untuk mendidik orang ramai tentang kepentingan wakaf tunai dalam menyokong pelbagai projek pembangunan sosioekonomi dalam masyarakat. Majlis Agama Islam Negeri dapat memupuk budaya kedermawanan dan menggalakkan individu dan institusi menyumbang kepada wakaf tunai. Bagi institusi wakaf, cadangan yang boleh diajukan adalah pihak institusi wakaf perlulah meningkatkan ketelusan dalam operasi wakaf tunai. Dalam hal ini, ketelusan institusi wakaf adalah penting untuk membina kepercayaan dan accountability dalam masyarakat. Seterusnya, institusi pendidikan perlulah memasukkan topik tentang wakaf dan wakaf tunai dalam silibus pendidikan agama Islam. Dalam konteks ini, apabila topik yang berkaitan dengan sejarah, kepentingan dan aplikasi praktikal dan amali wakaf tunai dalam kurikulum, para pelajar dapat meningkatkan kefahaman yang lebih mendalam tentang kedermawanan Islam dan peranannya dalam pembangunan masyarakat. Itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.